sebab hari ini Hari Guru. Jadi saya nak ucapkan selamat datang ke siri seminar IPI keempat 2023 dengan tajuk Sorotan Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022. 2023. Saya Dr. Sabirin Abdullah, Dewan Pendidik Pusat Sains Angkasa, Institut Perubahan Iklim selaku moderator untuk seminar pagi ini. Hadirin hadirat sekalian, Institut Perubahan Iklim merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta yang menyertai program pada hari ini, iaitu siri seminar bilangan yang keempat ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, Malaysia telah lama memulakan penyelidikan dan aktiviti berkaitan dengan angkasa tanpa ada satu dasar atau sebarang perundangan angkasa. Akhirnya dasar angkasa negara telah dilancarkan pada tahun 2017, manakala pewartaan Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022, Akta 834, dilancarkan pada tahun 2022. Untuk itu, IPI telah menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Fairuz Asilam, penguasa angkasa dari bahagian penguasa angkasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI bagi mengupas tajuk seminar kita pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin membacakan biodata penceramah kita pada pagi ini. Encik Muhammad Fairuz bin Asilam memperoleh ijazah sarjana muda sains dalam fizik kepujian dari Universiti Malaya pada tahun 1998 dan ijazah sarjana pentadbiran perniagaan MBA dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 2013. Beliau kini merupakan penguasa angkasa di bahagian penguasa angkasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, bertanggungjawab dalam pegawai seliaan dan pelaksanaan Akta Lembaga Malaysia Angkasa Malaysia 2022 Akta 3834. Sebelum ini beliau adalah timbalan pengarah di Planetarium Negara Kuala Lumpur. Beliau adalah ahli bersekutu International Astronomical Union IAU dan Committee on Space Research COSPA, pengurusi bersama IAU National Outreach Coordinator untuk Malaysia. Beliau juga merupakan pengasas dan ketua editor pertama Bulletin Observatory Nasional Langkawi. Beliau juga berpengalaman luas dalam menguruskan dan juga terlibat berbagai penyelidik bagi beberapa program penyelidikan dan pembangunan R&D angkasa, peringkat kebangsaan serta projek pendidikan berkaitan angkasa. Termasuk juga menguruskan pembangunan Observatory Nasional Langkawi, kajian cuaca angkasa negara dan program Microgravity Nasional. Beliau telah menerbitkan beberapa kertas penyelidikan dalam jurnal dan prosiding persidangan mengenai topik-topik tersebut. Berdasarkan pengalaman beliau yang luas, beliau kini menjadi konsultan bagi dokumentari baru RTM 13 episod yang bertajuk Meneroka Aero Angkasa melalui inisiatif MOSTI untuk pertukaran saintifik antara penyelidik dan industri ataupun RISE. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan sesi seterusnya kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Fairuz Asilam. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Salam Aidilfitri, maaf zahir batin dan selamat Hari Guru. Saya harap suara saya dapat didengar dengan jelas. Dapat dengar Dr. Sabirin suara saya? Okey, boleh dengar. Silakan. Okay. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke sedikit perkongsian daripada saya Muhammad Fairuz daripada bahagian penguasa angkasa. Jadi pada pagi ini sebelum pergi ke intipati utama iaitu mengenai apakah motif dan komponen Akta 834 tersebut, saya rasa baik untuk saya mulai berkongsi sama tentang isu-isu perundangan angkasa di peringkat antarabangsa supaya ia dapat membawa kita memahami kepentingan dan keperluan mengapa Malaysia perlu mempunyai akta angkasanya sendiri. Dan matlamat akhir sesi ini sudah pastilah untuk saya berharap selain daripada perkongsian ini saya juga dapat mendapat feedback, maklum balas dan sebagainya supaya akta ini dapat kita uruskan sama-sama untuk kejayaan dan kemakmuran program angkasa di Malaysia.
So jadi saya mulakan sedikit dengan video ni. Jangan risau pasal audio ni. Tapi ini video ni tak ada situasi yang dirisaukan, yang digambarkan secara filem Hollywood lah. Angkasawan membuat penyelenggaraan di International Space Station lebih kurang 400 pada tak dikodkan dalam kataloging yang berdaftar. Jadi ini adalah sampah angkasa lah. Lagging ya video ni. Lajuannya 10 km. Jadi sebenarnya banyak cerita-cerita tentang kerisauan saintis sebenarnya ataupun ahli-ahli astronomi tentang masalah-masalah angkasa ini digambarkan secara filem. Kalau kita lihat contohnya cerita Armageddon yang kita lihat dulu, kalau kita lihat di bahagian penutupnya kita boleh lihat penulis-penulis skrip ni daripada beberapa universiti di Amerika Syarikat yang nak menggambarkan kerisauan satu masa nanti asteroid akan melanggar bumi dan sebagainya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat lihat di skrin sekarang, pada tahun 1957 satelit pertama dilancarkan ke angkasa lepas iaitu Sputnik. Oleh Rusia pada 4 Oktober 1957 dan sehingga ke hari ini bilangan satelit yang berdaftar sehingga tahun 2022 dengan UN-USA sekitar 9,000 satelit yang berdaftar. Itu satelit yang berdaftar, bukannya sampah angkasa. Kalau sampah angkasa daripada sistem radar oleh NORAD hanya dapat mengesan objek yang bersaiz 10 cm atau lebih besar. Dan itu pun sudah beratus-ratus ribu objek, skru dan sebagainya yang besar, yang sebesar bola keranjang umpamanya, 10 cm dan ke atas yang bertaburan di angkasa lepas. Dan kalau kita tidak buat apa-apa dengan isu ini, maka sudah pastilah kalau kita buat simulation sehingga tahun 2030, maka orbit-orbit khususnya low Earth orbit, geostationary orbit akan dipenuhi bukan saja oleh satelit yang beroperasi tetapi juga oleh sampah-sampah angkasa yang duduk di orbit itu, kerana kita tahu di angkasa lepas oleh sebab tidak ada geseran dan sebagainya, maka kalau objek itu berada di orbit itu, ia akan terus berada di orbit tersebut. Namun untuk objek-objek angkasa yang berada di orbit rendah bumi yang serendah mungkin 400 km, 500 km, ia akan mengambil masa berdekat-dekat untuk secara semula jadi memasuki semula atmosfera bumi. Tetapi itu tidak berlaku kepada objek-objek yang duduk di geostationary orbit ini, iaitu 36,000 km, dia akan remain di situ. Jadi daripada dahulu sampai sekarang, objektif manusia ialah untuk menghantar objek ke angkasa lepas, tetapi mereka tidak pernah pada waktu tersebut memikirkan bagaimana untuk memulangkan, mengembalikan objek-objek angkasa yang tinggal selepas technical death apabila satelit tersebut sudah tidak berfungsi. Namun semenjak 20 tahun lepas, isu-isu
bahawa kita juga mesti mengawal angkasa lepas kita supaya objek-objek angkasa yang dihantar ke angkasa lepas mempunyai keupayaan untuk di retrieve balik ataupun dipulangkan balik ke bumi. Contohnya kalau objek itu diletak, satelit itu contohnya diletakkan di orbit rendah bumi, ia mempunyai di end of life satelit tersebut, ia mempunyai kuasa propulsion yang terakhir untuk injected satelit tersebut untuk masuk ke atmosfera bumi dan terbakar. Itu untuk satelit-satelit kecil yang berada di low Earth orbit. Untuk satelit-satelit besar yang berada di geostationary orbit, para saintis dan juga lawyers angkasa memikirkan untuk inject dia ke satu lagi orbit di luar geostationary. Dan kita juga di Malaysia tidak terlepas daripada masalah space debris ini. Yang pada Ogos tahun lepas, bermula daripada 1 Ogos sampai ke penemuan terakhir pada 31 Disember tahun lepas, kita telah menemui 6 objek angkasa yang jatuh di sepanjang Sarawak yang berhampiran dengan laut. Itu yang kita jumpa. Jadi serpihan-serpihan tersebut seperti yang ditunjuk dalam objek ini, panjangnya 7.2 meter, beratnya 84 kilogram, dan ini kalau terkena rumah orang boleh rosak rumah orang, kalau kena orang boleh mendatangkan kecederaan dan sebagainya, dan ini berlaku tahun lepas. Mengapa dia tak boleh berlaku besok dengan objek yang lebih besar dan jatuh di Kuala Lumpur umpamanya yang ada penduduk. Jadi ini semua adalah kerisauan-kerisauan saintis yang memerlukan satu perundangan dibuat untuk kita boleh govern perkara-perkara ini. Dan isu ketiga, apabila dulu orang menghantar satelit satu-satu untuk tujuan tertentu. Selepas itu mereka mula menghantar konstelasi satelit, iaitu beberapa satelit yang direka bentuk untuk menjalankan satu misi. Dia mungkin 8 satelit, dia mungkin 20 satelit, dia mungkin 3,000 satelit, dia mungkin 5,000 satelit. Yang itu yang kita panggil konstelasi mega. Konstelasi mega ini ialah satu group of satellite yang terdiri daripada mungkin beribu-ribu satelit untuk tujuan komunikasi, contohnya Starlink. Jadi ini menimbulkan isu-isu baru pula seperti space traffic management dan sebagainya. Jadi sebenarnya dulu para saintis selalu berfikir macam mana kita belajar angkasa lepas untuk kita mendapat manfaatnya. Tetapi kita tidak boleh lupa bahawa apabila kita membuat demikian, kita juga mesti mempunyai peraturan dan perundangan bukan saja di peringkat antarabangsa tetapi juga di peringkat Malaysia untuk kita memastikan bahawa angkasa lepas ini boleh terus digunakan untuk manfaat manusia sejagat. Okay, kita lihat lagi apa isunya yang seterusnya. Dan selain daripada itu, antara isu lain yang menarik adalah kalau kita lihat secara astronominya, objek-objek angkasa lepas ini, contohnya Jupiter, planet mustari contohnya, dan kita lihat Saturn umpamanya, Saturn ini dia ada banyak bulan. Kalau kita hanya ada satu bulan, tapi Saturn ada berpuluh-puluh bulan, dan salah satu bulannya ialah Titan yang mengandungi simpanan minyak yang jauh lebih besar daripada keseluruhan simpanan minyak di bumi. Jadi ini adalah satu sumber yang berharga. Begitu juga dengan asteroid 433 Eros yang mana permukaan dan juga di bahagian dalam kandungannya ialah terdiri daripada mineral-mineral yang berharga. Dan ini semua ialah new source of economy yang difikirkan oleh negara-negara maju bahawa kita perlu mengambil peluang dan kesempatan untuk meneroka ataupun untuk membuat perlombongan angkasa, space mining. Dan kita lihat kajian-kajian yang dibuat ke awal tahun 2019 seperti yang saya tunjukkan ini, bahawa size market untuk global space mining ini meningkat daripada tahun ke tahun sehingga tahun 2030 itu ialah 4.2 bilion 4,200
million US dollar, dan itu ialah satu uh, yang besar. Dan mengapa itu berlaku ialah kerana teknologi sekarang mampu untuk kita menghantar satu probe, dan itu telah berlaku dan telah probe sampai ke asteroid dan daripada Jepun yang baru-baru ini, tetapi berlaku kemalangan. Jadi kita telah lihat pelaburan kerajaan, pelaburan daripada syarikat swasta untuk membuat pelembungan di angkasa ini sedang berlaku sekarang. Dan intensiti makin tinggi. Dan walaupun ada beberapa restriction iaitu pelembungan ini masih mahal dan sebagainya, tetapi ini adalah trend. Tetapi kita perlu ingat juga bahawa itu juga mempunyai intensiti yang mana di sini sebenarnya berusaha untuk menyatakan bahawa kalau cara yang mudah ni, kalau Malaysia lah pergi pacak bendera dekat salah satu asteroid ini, kita tidak boleh claim walaupun kita pacak bendera bahawa asteroid itu kita punya. Tetapi juga mempunyai beberapa kelonggaran-kelonggaran. Itu ia juga tidak menghalang sepenuhnya sumber-sumber mineral daripada objek angkasa itu daripada diterokai. Jadi ini adalah jadi kita juga sedar bahawa manusia ini ke mana-mana dia pergi, dia meninggalkan jejaknya, iaitu masalah. Kan, sampah, meninggalkan, bila buat pelombongan ini sudah tentulah lagi banyak masalah. Jadi bukan setakat masalah di bumi, kita dah bawa masalah itu ke angkasa lepas, dan itu perlu digovern, perlu dikawal, perlu diurus stabil. Dan itulah sebabnya di peringkat UN KUPOS, United Nations Committee on Peaceful Use of Outer Space, telah mula mengaktifkan satu kumpulan kerja tentang space utilization, iaitu penggunaan objek angkasa. Jadi ini antara isu-isu yang bagi saya cukup contemporary dan menarik. Dan apabila bilangan satelit bertambah, maka di United Nations juga telah mula diwujudkan kumpulan kerja Space Traffic Management, kerana kita lihat di orbit-orbit tertentu sangat-sangat kritikal dan tindakan perlu dibuat seawal semalam, tetapi kita sudah terlewat. Jadi kalau kita lihat dekat angkasa lepas ni, kita dah perlu seperti satu lampu lah, supaya kita tahu satelit itu di mana, kita tahu satelit itu hendak pergi mana, bila ia akan mati, di mana sampahnya, bagaimana nak menguruskan sampahnya. Ini adalah isu-isu space traffic management yang telah mula dibincangkan daripada sudut teknikal dan juga perundangan. Jadi secara umumnya, untuk kita nak mengawal ataupun menguruskan sampah angkasa ini, boleh dibagikan kepada pelan jangka pendek, iaitu kita perlu mempunyai satu garis panduan, yang mana pihak UN telah mempunyai garis panduan tentang space debris management semenjak tahun 2019 lagi. Dan yang dari segi mid-term, maka kita perlukan satu garis panduan tentang space traffic management. Dan ini belum ada lagi, masih lagi sedang dibincangkan di peringkat United Nations. Dan akhir sekali, kita juga perlu mempunyai satu teknologi untuk remove ataupun untuk mengalih satelit yang mati dan sebagainya, supaya ia tidak menjadi sampah. Ini adalah antara guideline mitigasi undang-undang yang sedang dirangka di peringkat antarabangsa, dan semua negara mempunyai impak apabila undang-undang ini kelak diluluskan. Jadi mahu tidak mahu, walaupun kita sebagai satu negara space player yang baru, kita perlu juga bertanggungjawab terhadap mana-mana satelit yang kita akan lancarkan ke angkasa lepas maupun satelit-satelit yang telah dilancarkan. Okey, selain daripada itu, kita juga telah lihat, kalau gambar di atas itu, pendaratan probe di Marikh sekarang ini telah mempunyai 9-10 probe, mungkin lebih, yang dah mati semenjak tahun 70-an. Jadi probe ini
menandakan bahawa manusia telah bersedia untuk membina habitat secara sementara dahulu di angkasa lepas sebelum habitat kekal. Sebab matlamat akhir manusia ni kan suka mengembara daripada zaman dahulu kala kan, kita mengembara di laut mencari tanah baru dan sebagainya. Jadi itu ialah sikap dalam hati manusia. Jadi bila manusia mula hidup di planet lain, ini juga memerlukan satu garis panduan dan undang-undang. Itulah sebab saya kata daripada Sputnik, manusia bermula menghantar satelit ke angkasa lepas sehingga manusia akan menjadi interplanetary species, iaitu yang mempunyai teknologi untuk pergi ke Marikh, pergi ke bulan atau beyond, yang mana mungkin pada satu masa nanti tidak akan terkejut kalau ada orang yang tinggal di bumi dan bekerja di Marikh dan commute every day seperti naik komuter dan sebagainya. Jadi itu semua sudah tentulah memerlukan lesen dan sebagainya. Untuk kita nak bergerak daripada satu negara ke satu negara pun perlukan lesen. Inikah pula kalau kita bergerak daripada satu planet ke satu planet yang lain. Okey, selain daripada itu, kita juga selalu disebut tentang new space dan sebagainya. Jadi untuk nak memudahkan perbincangan kita pada hari ini, saya perlu tunjukkan sebelum ada new kita ada old lah. Jadi untuk nak mudah, old space ni ialah satu pemain space player yang bermula semenjak era Sputnik sehingga ke tahun 90-an, yang mana kebanyakan pemain-pemain utama angkasa ni adalah negara-negara besar lah, iaitu negara seperti Amerika Syarikat, Rusia dan sebagainya. Dan new space ini ialah era semenjak pertengahan 90-an hingga sekarang, iaitu syarikat-syarikat telah mula memainkan peranan aktif dalam penerokaan angkasa lepas. Tetapi kena ingat tanpa old space takkan ada new space. Okay, old space ni macam parent kan, dia develop kita, dia dah ada anak dan anak dia boleh main dengan. Dulu kalau zaman kita dulu, kita main apa yang ada di sekitar kita, tetapi anak-anak kita ni dengan internet dan sebagainya, jadi dia sudah pastilah boleh pergi meneroka lebih jauh. Jadi itu penting old space dan new space ini dia mempunyai jalinan yang sangat kukuh. Tanpa old space takkan ada new space. Dan kalau kita lihat primary objektif old space dahulu, mengapa dihantar program-program angkasa ni untuk tunjuk kekuatan negara, untuk digunakan untuk tujuan keselamatan strategik dan sebagainya. Namun sekarang ini kita lihat bahawa dalam new space ianya lebih bersifat komersial, dan aktiviti juga lebih menjurus kepada space economy berbanding dengan dahulu untuk keselamatan dan sebagainya. Dan impaknya new space ini sangat menggalakkan kepada innovation. Dan daripada segi perundangan, kalau old space ini, iaitu UN Treaties ini start mula dicipta seawal tahun 1967, tetapi sekarang telah mempunyai undang-undang angkasa, khususnya yang saya beri contoh di sini, Luxembourg, UK dan Japan mempunyai undang-undang space resource sendiri, iaitu untuk membenarkan dan menggalakkan syarikat-syarikat startup di negara-negara tersebut untuk menjalankan penerokaan di angkasa lepas. Dan aktiviti mereka tidak terikat kepada bumi dan orbit, tetapi beyond. Jadi secara ringkasnya, angkasa kita ini semakin sesak, semakin kompetitif, dan orang sangat nampak value-nya sekarang. Jadi itu ialah kesan dan impaknya lah. Dan jadi secara umumnya, sekali lagi kita ringkaskan bab yang pertama ni, mengapa kita perlukan perundangan angkasa, sebenarnya untuk melindungi diri kita balik, untuk melindungi bumi, untuk melindungi angkasa lepas daripada isu-isu climate change, space debris. Sebab kita lihat setiap kali Falcon dilancarkan, kita boleh baca berapa ribu tan karbon dioksida yang dilepaskan di lapisan termosfer, mesosfer dan sebagainya. Dan itu ialah perlu dikawal pelepasan karbon ini. Itu dengan bilangan roket yang tidak begitu banyak, tapi bayangkan masa depan kalau bilangan roket itu banyak dan masih menggunakan teknologi propulsion yang seperti sekarang, ia pasti akan menyebabkan kepada pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Dan yang kedua, kita
kita nak mengelakkan monopoli di bidang angkasa lepas ni, kita tidak mahu terjadi seperti dalam kes internet yang mana ianya dimonopoli oleh satu atau dua pihak, satu atau dua konglomerat, beberapa billionaires dan sebagainya, yang menyebabkan yang internet ini sepatutnya digunakan, dimanfaatkan secara bersama, ianya juga dah mula dikawal dan kita perlu bayar untuk lesen dan sebagainya. Tetapi space lebih sebab ia melibatkan kita semua, negara dan sebagainya, peluang pekerjaan kita. Mungkin kerajaan perlu menggalakkan dengan memberi subsidi dan sebagainya supaya bidang space ini diteroka oleh semua, sama ada negara kaya ataupun negara-negara yang sedang membangun. Dan aktiviti-aktiviti di angkasa ini, walaupun mungkin sekarang ini dihantar robot ke bulan dan kemari, mereka juga perlu digovern. Contohnya bateri-bateri yang digunakan di robot-robot tersebut, sama ada yang menggunakan kuasa nuklear dan sebagainya, bagaimana kita nak menguruskan debris-debris tersebut. Okey, sekarang kita pergi kepada part yang kedua. Kalau di Malaysia ini kita boleh lihat program angkasa di Malaysia ini bermula seawal tahun 1970-an lagi, apabila kita mula memasang pemancar-pemancar untuk membolehkan Malaysia menyaksikan Sukan Olimpik pada waktu tersebut. Dan pada awal tahun 90-an, negara telah membangunkan program satelit yang pertama negara, Tiongset. Kemudian kita membangunkan fasiliti infrastruktur untuk membolehkan program angkasa di Malaysia ni berkembang. Kita mempunyai pusat angkasa negara di Banting yang mempunyai ground station, AIT, kita mempunyai observatory negara Langkawi untuk program R&D sains angkasa, dan kita juga mempunyai fasiliti remote sensing dan sebagainya. Dan pada tahun 2007 kita telah menghantar angkasawan Malaysia yang pertama ke International Space Station, pelancaran Razakset pada tahun 2009, dan seterusnya lah, National Space Policy dan sebagainya, dan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh jabatan-jabatan kerajaan. Jadi ini menunjukkan bahawa Malaysia ialah pemain angkasa yang aktif, dan ini menjadikan kita juga mempunyai tanggungjawab untuk mempunyai undang-undang dan akta angkasa untuk menguruskan pemain-pemain angkasa di Malaysia, sama ada kerajaan ataupun bukan kerajaan. Jadi secara ringkasnya, mengapa Malaysia perlu mempunyai akta angkasanya sendiri? Kerana pertama, kita telah mempunyai program angkasa negara kita. Yang kedua ialah kita juga bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan-keperluan treaty di peringkat antarabangsa. Ini untuk menunjukkan kita sebagai space player yang bertanggungjawab. Dan kita kena ingat juga bahawa di peringkat antarabangsa, walaupun kita tidak menandatangani treaty tersebut, kita terikat dengan customary international law, iaitu kita juga boleh dikenakan tindakan dan sebagainya berdasarkan undang-undang kelaziman antarabangsa. Jadi itulah sebabnya mengapa pentingnya kita menandatangani dan meratifikasi treaty. Kalau tidak pun kita masih terikat. Dan kalau kita meratifikasi treaty angkasa antarabangsa, kita mempunyai hak-hak yang dilindungi di bawah treaty tersebut. Pada itu, apabila kita melancarkan satelit, umpamanya kita perlu mempunyai rejim pelesenan, rejim penguatkuasaan dan sebagainya. Dan nombor 5, secara langsung juga, dengan negara mempunyai akta angkasanya sendiri, ia mempamerkan transparansi kita dalam perundangan angkasa, dan ini juga menunjukkan komitmen negara yang tetap dan jangka masa panjang. Dan ini sudah pastilah akan memberikan keyakinan pada pelabur untuk datang ke Malaysia dan melabur dalam bidang teknologi-teknologi angkasa, sebab kita mempunyai undang-undang yang melindungi kepentingan pihak-pihak industri angkasa di Malaysia, selain daripada melindungi kerajaan Malaysia dan rakyat secara umumnya. Okey, kalau kita lihat, walaupun Akta Angkasa Negara itu telah diwartakan pada 25 Januari 2022 dan
dan telah dikuatkuasakan peraturan-peraturan tertentu tidak sepenuhnya. Aktiviti membangunkan akta ini bermula semenjak awal tahun 1990-an di zaman bahagian kajian sains angkasa dan agensi angkasa dahulu, iaitu kita telah mulakan perbincangan, rundingan dan sebagainya. Namun sudah pastilah pada waktu tersebut di awal tahun 1990-an sehingga tahun 2010 dan sebagainya, negara juga pada waktu itu terlibat dalam program-program pembangunan sains dan teknologi angkasa, membangunkan infrastruktur dan sebagainya. Dan kita telah mempunyai satelit, kita telah mempunyai AIT, kita telah mempunyai angkasawan, dan pengalaman-pengalaman tersebut sangat membantu apabila kita mendraft ataupun masa kita mewujudkan RUU dahulu pada tahun 2020. Kalau tidak ada pengalaman dulu, susah kan kita nak buat undang-undang tanpa ada pengalaman, hanya bersandarkan kepada negara-negara asing. Tetapi pengalaman-pengalaman kita dan juga pengalaman daripada negara luar sangat membantu. Dan apabila diluluskan dasar angkasa negara pada tahun 2017, yang mana salah satu teras dalam dasar angkasa negara itu menyatakan bahawa Malaysia perlu mempunyai susun atur urus takbir yang elok, termasuk mempunyai akta angkasanya sendiri. Dan tahun 2019 kita telah mulakan sesi libat urus dengan pemegang taruh. Dan tahun 2020 kita buat sesi dengan orang awam melalui MPC dan sebagainya, dengan kementerian dan jabatan-jabatan tertentu. Dan akhirnya pada tahun 2022, maka kita pada Januari 25 Januari Akta Angkasa Negara ini telah diwartakan dan dikuatkuasakan pada Ogos 2022. Jadi pertimbangan yang kita ambil semasa kita mendraft akta ini ialah seperti yang saya sebut tadi, iaitu pertama ialah untuk memastikan akta kita ini selari dengan kepentingan negara, selari dengan polisi-polisi utama negara seperti dasar angkasa negara, dan juga pengharmonian dengan undang-undang tempatan yang saya akan kongsi sebentar lagi. Sebab kita tidak boleh ada satu akta angkasa yang bercanggah dengan undang-undang tempatan sedia ada selain daripada merujuk kepada Treaty Angkasa Antarabangsa. Kerana salah satu daripada objektif mengapa kita mempunyai Akta Angkasa Lembaga Angkasa Malaysia ini ialah supaya apabila kita meratifikasi kelak Treaty Angkasa Antarabangsa, maka kepentingan negara adalah terlindung. Okay, jadi kalau kita lihat di MOSTI terutamanya, kita mempunyai beberapa agensi yang terlibat dalam angkasa seperti Planetarium Negara terlibat dalam program pendidikan angkasa, Agensi Angkasa Malaysia terlibat dalam pelaksanaan R&D, pembangunan teknologi dan sebagainya, dan kita ada bahagian teknologi strategik dan aplikasi di MOSTI yang melihat daripada segi dasar dan bahagian dana untuk pohon dana dan sebagainya, dan kita juga ada bahagian penguasa angkasa untuk melihat tentang urus takbir dan kawal selia. Jadi ekosistem di MOSTI umpamanya nampak kita telah lihat hampir setiap aspek aktiviti angkasa di Malaysia. Dan kita juga boleh lihat sedikit tentang latar belakang ini. Saya akan pergi detail. Okay. Kalau kita lihat tujuan kita mengadakan Akta 834 ini ialah untuk negara boleh mengawal selia aktiviti berkaitan dengan angkasa. Jadi dalam Akta Angkasa Negara Malaysia ini, ianya boleh dibahagikan kepada 4 segmen. Yang pertama ialah segmen urus takbir, di mana melalui akta inilah ditubuhkan Lembaga Angkasa Malaysia dan bahagian penguasa angkasa untuk menguruskan perundangan angkasa di Malaysia. Dan kita, di bawah Akta Lembaga Angkasa Malaysia ini juga kita menyenaraikan kaedah kawal selia. Yang pertama ialah daripada segi lesen, iaitu di bawah akta ini ia mensyaratkan ia mengenakan lesen untuk apabila kita membina atau mengilang objek angkasa. Objek angkasa di sini merujuk kepada satelit, probe
dan roket. Dan lesen juga akan dikenakan kepada pemilik fasiliti yang AIT umpamanya, yang membuat fasiliti pengujian dan integrasi untuk satelit, dan juga pemilik ataupun operator fasiliti pelancaran, rocket launching facilities. Dan kita juga akan mengeluarkan permit pelancaran kalau ada sama ada kerajaan ataupun syarikat swasta yang hendak melancarkan roket dari bumi Malaysia, mereka perlu mendapatkan permit pelancaran. Dan details keperluan untuk yang mendapatkan permit pelancaran ini sebab ia melibatkan isu-isu dari segi insurans, teknologi pelancaran, NTC, Missile Technology Control Regime dan berbagai akta yang lain. Selain daripada itu, untuk syarikat Malaysia ataupun individu dari Malaysia yang membina satelit di luar negara dan melancarkan bercadang untuk melancarkan daripada roket luar negara, mereka juga perlu mendapatkan perakuan pelancaran. Oleh sebab akta ini mengenakan syarat bahawa setiap warga negara Malaysia yang menjalankan aktiviti angkasa lepas seperti membina dan melancarkan roket ataupun satelit angkasa lepas, dia perlu mendapatkan perakuan pelancaran walaupun dilancarkan di luar negara. Selain daripada itu, mereka juga perlu, akta ini juga mensyaratkan perlunya pendaftaran angkasa. Selain daripada itu, kita boleh lihat dari segi pengurusan dan penguatkuasaan, di dalam akta ini juga menggariskan kaedah-kaedah untuk kita menguruskan kalau ada re-entry ataupun kemasukan objek angkasa. Selain daripada itu, pengurusan mencari dan menyelamat angkasawan. Dan yang ketiga, pengurusan kemalangan dan insiden. Contohnya, kalau daripada proses re-entry ada berlakunya kemalangan ataupun kemalangan di kilang-kilang syarikat yang menguruskan program angkasa ini. Dan salah satu selain daripada itu, dari segi pelindungan liability juga melalui akta ini, kita juga akan melantik pegawai penyiasat untuk menjalankan penguatkuasaan di kilang-kilang ataupun di tapak keselamatan pelancaran dan sebagainya. Dan di bawah akta ini juga pihak syarikat ataupun industri bertanggungjawab ke atas aktiviti yang dilancarkan melalui insurans dan sebagainya. Jadi ini ialah intipati utama di dalam Akta Angkasa Negara tersebut. Dan Akta Angkasa Negara tersebut diuruskan oleh Lembaga Angkasa Malaysia, yang mana dianya dipengurusikan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Dan fungsi utama lembaga ini ialah untuk menasihati kerajaan berhubung dengan pelaksanaan akta ini daripada semua segi. Dan ahli-ahli untuk lembaga ini terdiri daripada beberapa kementerian yang telah dikenapasi seperti yang ditunjukkan, termasuk Majlis Keselamatan Negara. Dan Lembaga Angkasa Malaysia ini diuruskan oleh bahagian penguasa angkasa yang menjalankan segala keputusan yang telah diluluskan oleh Lembaga Angkasa Malaysia. Jadi ini adalah secara ringkaslah perbandingan tugas antara Lembaga Angkasa Malaysia dengan bahagian penguasa angkasa. Dalam akta ini juga menyatakan dengan jelas bahawa pemain-pemain angkasa Malaysia tidak dibenarkan menempatkan ataupun mengendalikan, meletakkan senjata pemusnah dan sebagainya di angkasa lepas, dan juga mereka juga bertanggungjawab untuk tidak menyebabkan pencemaran dan mendatangkan mudarat yang buruk sama ada di orbit ataupun di persekitaran bumi. Jadi ini secara langsung juga akan memberikan isyarat bahawa pemain-pemain angkasa yang membuat satelit dan sebagainya, mereka juga perlu mereka bentuk satu satelit yang mana tidak akan menyebabkan space debris di angkasa lepas mungkin. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita tekankan di dalam akta ini. Dan yang paling utamanya ialah menggunakan angkasa untuk tujuan keamanan. Jadi
kalau kita lihat di dalam akta ini juga, ia juga mempunyai denda-denda tentang kesalahan. Contohnya lah, kalau di dalam akta tersebut menyatakan tidak dibenarkan meletakkan satu satelit yang mempunyai weapon of mass destruction. Kalau ada yang meletak juga, so jadi dendanya sangat-sangat tinggi. Iaitu kita bagikan kepada orang perseorangan dan juga pertubuhan. Tapi sudah pastilah saya fikir pada waktu ini tidak akan berlaku lah kot satelit daripada Malaysia yang payloadnya ialah weapon of mass destruction dan sebagainya. Tapi menjadi tanggungjawab kita untuk meletakkannya di dalam akta. Begitu juga dengan pelancaran yang tidak berlesen dan sebagainya. Jadi ini adalah syarat-syaratnya lah di dalam akta. Selain daripada itu, akta ini saya tidak lengkap, dan seperti yang saya beritahu di awal tadi, akta ini setakat ini hanya dikuatkuasakan pada sebahagian daripada aktanya. Jadi sekarang ini bahagian penguasa angkasa bersama dengan tim penggubal, iaitu Agensi Angkasa Negara, Penasihat Undang-Undang Musti, Jabatan Peguam Negara, sedang merangka 13 bahagian dengan 78 sub peraturan untuk menyokong akta tersebut, dan ianya meliputi details tentang keperluan permohonan lesen, kaedah pembaruan lesen, insurans, kaedah dan guideline untuk pendaftaran objek, untuk membuat rayuan, kaedah penyiasatan dan sebagainya. Jadi details tentang akta tersebut sedang didraftkan di dalam yang kita foresee ianya mungkin akan dapat disiapkan pada Oktober tahun 2023 ini, insyaAllah. Di dalam peraturan itu juga kita telah menunjukkan proses permohonan lesen, apa yang maksudnya sebelum permohonan lesen itu kita akan mengadakan sesi konsultasi dengan pihak syarikat, permohonan borang, penilaian, berapa hari yang diambil sehinggalah pengeluaran lesen dan juga pematuhan kepatuhan. Jadi ini antara contoh beberapa details yang diambil daripada peraturan tersebutlah, dan kita juga telah menyediakan carta alir untuk permohonan lesen, permit pelancaran, perakuan pelancaran, dan kalau permohonan itu gagal, macam mana nak buat rayuan, dan kalau ada yang menyatakan bahawa oleh sebab kami ialah startup ataupun daripada universiti, maka kami tidak mampu untuk membayar fees, mereka boleh membuat permohonan kepada Malaysian Space Board, kepada lembaga, untuk memberi waive kepada yang dikenakan. Begitu juga kalau aktiviti dijalankan oleh MINDEF dan sebagainya. Jadi kita ada reservation untuk waive dan sebagainya. Jadi secara rumusannya, untuk lesen, aktiviti yang dikenakan lesen ini ialah melibatkan kapal angkasa. Kapal angkasa itu bermaksud satellite, probe dan sebagainya, fasiliti pelancaran dan juga fasiliti untuk AIT, dan ianya melibatkan kilang yang berada di dalam Malaysia, tetapi tidak untuk yang di luar negara. Manakala untuk permit pelancaran, ianya akan dikenakan kepada penyedia servis pelancaran di Malaysia untuk objek-objek pelancaran daripada kategori apa pun, dan termasuk kalau berlaku re-entry semula, dan untuk permit pelancaran ini sahajalah yang dikenakan insurans untuk pelancaran yang berlaku di bumi Malaysia. Untuk permit pelancaran, iaitu melancarkan satelit di luar negara, mereka memerlukan perakuan pelancaran sama ada satelit itu dilancarkan di luar negara dan juga untuk dalam negara juga. Okey, jadi akta ini mesti dibaca dengan akta-akta yang berada di kementerian lain. Contohnya Kementerian Pengangkutan, mereka mempunyai akta penerbangan awam, yang mana Kementerian Pengangkutan di bawah CAAM bertanggungjawab kepada
aktiviti kapal terbang dan sebagainya 100 km dan ke bawah, tetapi Akta Angkasa Malaysia untuk aktiviti 100 km dan ke atas. Selain daripada itu, kita ada Kementerian Komunikasi dan Digital yang mana di bawah MCMC, mereka yang mengeluarkan lesen untuk slot di orbit dan juga untuk frekuensi spektrum dan juga frekuensi. Jadi untuk nak dapat lesen untuk spektrum untuk slot orbit, kekal kuasa itu di bawah MCMC. Dan selain daripada itu, di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Strategik, kita ada Akta 708 iaitu untuk perdagangan strategik. Jadi kita tahu bahawa space ini dual use. Jadi kita kalau ada perdagangan ataupun trade barang-barang yang strategik, maka perlu mendapat pelepasan daripada Akta 708. Selain daripada itu, akta yang terakhir adalah Akta 834 inilah. Jadi ini ialah perundangan yang melengkapi lah di Malaysia. Selain daripada itu, pada mesyuarat Lembaga Angkasa Malaysia pada Februari yang lepas juga telah meluluskan SOP ataupun garis panduan untuk sebarang kemalangan atau yang melibatkan kemasukan objek angkasa ke bumi, seperti kes yang di Sarawak hari itu. Dan ini telah diluluskan oleh Lembaga Angkasa Malaysia yang di dalamnya mempunyai pelbagai agensi seperti Majlis Keselamatan Negara dan sebagainya. Jadi ini alhamdulillah telah selesai guideline ini. Tapi banyak lagi guideline yang perlu disediakan. Jadi untuk sepanjang tahun 2023 ini, memang di bahagian penguasa angkasa ini kita mempunyai target utama. Target kita yang utama ialah dua, iaitu kita berharap supaya akta ini dapat dikuatkuasakan sepenuhnya pada penghujung tahun ini. Dan yang kedua ialah kita mempunyai satu kertas syur kepada kerajaan mengenai ratifikasi treaty angkasa antarabangsa, iaitu antara 5 treaty tersebut. Setelah dilakukan kajian readiness, impak kepada negara, kita akan mengesyorkan untuk kerajaan untuk menandatangani ataupun meratifikasi treaties yang mana itu semua akan ditentukan oleh jawatankuasa lah. Dan itu ialah target kita pada tahun 2023 ini. Jadi peranan BPA ni, kalau saya lihatlah kan daripada segi aktiviti yang kita buat, yang kami buat seperti yang di slide sebelah ni. Jadi BPA ni dia hanya 8 orang je, 9 orang je kami dekat sini. Sebagai permulaan, kami bertanggungjawab menjadi sebagai sekretariat kepada Malaysian Space Board dan juga jawatankuasa treaties. Dan selain daripada itu, BPA juga bertindak sebagai regulator untuk nak membangunkan peraturan, guideline, undang-undang untuk memastikan Akta Angkasa 834 itu sempurna, yang meliputi pengeluaran lesen, menjalankan penguatkuasaan dan sebagainya. BPA juga memainkan peranan sebagai penyiasat untuk kemalangan di lokasi, re-entry objek dan sebagainya. Dan ini kami bekerjasama dengan bahagian siasatan kemalangan udara, dengan MINDEF dan sebagainya, sebab perlu dibangunkan kapasiti. Dan capacity building ini ialah, dia sebenarnya tidak berada dalam mandat bahagian penguasaan angkasa, tetapi sebagai satu agensi yang bertanggungjawab, maka mahu tidak mahu, maka kami perlulah memberikan kesedaran awam, mengadakan program-program untuk memastikan pihak industri khususnya dan orang awam menyokong dan memahami tentang Akta 834. Jadi beberapa aktiviti juga sedang disusun untuk capacity building. Jadi ini adalah peranan BPA di MOSKI secara umumnya lah. Dan kalau kita lihat tentang KPI jangka masa pendek ini ialah kita nak memastikan bahawa kita mempunyai satu peraturan-peraturan yang lengkap untuk melengkapkan Akta Lembaga Angkasa Malaysia. Dan kita juga sudah pastilah apabila Akta ini telah siap pada hujung tahun ini, kita akan sentiasa buka untuk review. Salah satunya ialah mungkin memasukkan pihak industri di dalam lembaga. Jadi proses ini memang kita sentiasa dengar dan daripada semua orang. Apabila Akta ini walaupun belum diluluskan sepenuhnya, tapi kita telah mula mendengar bahawa perlunya ada pihak industri dalam lembaga. Jadi
memang kita take note sebenarnya, cuma di peringkat ini lembaga terdiri daripada pihak-pihak autoriti kerajaan. Dan selain daripada itu, kita juga nak memastikan bahawa di peringkat awal ini kita mampu mewujudkan satu platform untuk semua pihak dapat memastikan program angkasa di Malaysia ini sustain. Dan untuk jangka masa panjang, sudah pastilah Akta 834 ini saja tidak cukup. Kan seperti kita lihat di UK contohnya ataupun di Jepun, mereka juga bermula dengan akta yang asas, sebelum lepas tu mereka punya akta tentang space resources, akta tentang space industry. Dan kita juga di Malaysia sudah pasti juga akan melihat kemungkinan akta baru untuk menggalakkan lebih aktiviti angkasa, sama ada di bumi, di orbit ataupun beyond orbit, dan bagaimana untuk memastikan Malaysia menjadi destinasi pelaburan angkasa untuk menarik pelabur-pelabur lain untuk datang ke Malaysia, sama ada dalam konteks satelit ataupun dalam konteks sains ataupun dalam konteks pelancaran angkasa, yang mana ada beberapa cadangan yang mengatakan bahawa Malaysia dekat dengan Khatulistiwa, mungkin mempunyai advantage dengan kedudukan dan sebagainya. Dan selepas 5 tahun akta ini akan direview untuk tambah baik. Daripada segi KPI yang kedua, iaitu meratifikasi Treaty Angkasa Antarabangsa, untuk tahun ini, oleh kerana BPA ni kami mempunyai 8 orang anggota teras saja, maka contohnya lah kalau berlaku re-entry, jatuhnya sepihan, maka kami memerlukan kerjasama daripada MINDEF, daripada Kementerian Pengangkutan, daripada Jabatan Kimia, daripada Polis dan sebagainya. Maka aktiviti-aktiviti untuk mengadakan persefahaman melalui MOU dan MOA ini adalah sangat-sangat penting. Dan yang kedua, kita nak pastikan bahawa penyertaan aktif Malaysia di peringkat antarabangsa, suara Malaysia didengari, dan kita juga sedang akan membangunkan garis panduan dan SOP untuk menyokong garis panduan yang telah diluluskan oleh UN KUPOS seperti long term sustainability, space delivery dan sebagainya. Okay, selain daripada itu, daripada segi pembangunan kepakaran, untuk jangka masa sekarang ini, apa yang BPA buat ialah kami memetakan apa pemain-pemain industri tempatan dan global, yang pemain industri tempatan yang ada di Malaysia, pemain industri di peringkat global, dan oleh itu, adakah Akta 834 ini cukup? Apakah keperluan tambahan yang perlu ada? Kemudian yang kedua ialah aktiviti kesedaran umum, dan yang paling penting sekali kalau di peringkat DPA ni sekarang ialah bahawa pegawai-pegawai kami semua ni lah perlulah dilengkapkan dengan ilmu dan kapasiti untuk menjalankan tugas-tugasnya yang melibatkan kejuruteraan, sains dan perundangan. Selain daripada pengukuhan networking lah, iaitu mungkin akan diwujudkan Malaysia Space Law Interest Group umpamanya. Dan untuk jangka masa panjang, kita berharap Malaysia juga yang telah mempunyai pakar-pakar di universiti bersama dengan BPA dapat menawarkan kursus-kursus profesional dalam bidang perundangan angkasa di Malaysia, dan pegawai di BPA dapat mencapai taraf subject matter expert, dan kita juga dapat mengadakan benchmarking best practices negara maju dan menghasilkan peraturan-peraturan baru yang menguntungkan negara. Jadi maksudnya untuk jangka masa pendek kita fokus kepada empowerment bahagian penguasa angkasa ini dan perundangan angkasa di Malaysia, dan untuk jangka masa panjang kita berharap dengan adanya perundangan angkasa di Malaysia ini, ia dapat memastikan program angkasa negara sustain, mampan, dan juga boleh menjadi penyumbang kepada kedaulatan negara dan pembangunan industri yang akan lead kepada new source of income, new source for economy lah. Okay, tinggal lagi sikit lagi ni. Okay, jadi kalau kita lihat kalau Malaysia mempunyai Akta 834 yang telah full enforce, kita telah sign dan ratify space treaties, maka impaknya pada industri angkasa negara ada sangat jelas, iaitu akan memudahkan kerjasama di peringkat antarabangsa. Ia juga akan mempromosi program R&D melalui technical advancement, pemindahan teknologi dari luar, dan sudah pasti akta ini juga akan menyokong Dasar Angkasa Negara 2017, meningkatkan keyakinan pelabur untuk datang ke Malaysia, dan juga
untuk Malaysia, pakar-pakar Malaysia menyertai program angkasa di peringkat global, dan juga ini juga merupakan asas untuk kerajaan merangka polisi dan insentif baru bagi menggalakkan sumber ekonomi berasaskan angkasa. Dan impak dari segi perundangan, maka ia akan memperkemaskan urus tadbir negara dan memperkukuhkan pengurusan liability, dan potensinya secara umumnya ialah dapat meningkatkan kemampuan keselamatan negara dan juga menjana ekonomi baru serta meningkatkan daya saing global negara dalam bidang sains angkasa. Jadi itu dulu perkongsian daripada saya, Dr. Sabirin. Saya buka untuk Q&A kot. Silakan Dr. Okay, terima kasih diucapkan kepada Guru saya. Kalau Dr. tak dengar, Tak boleh dengar? Hello? Okey, terima kasih Cik Fairuz. Boleh dengar? saya tak dapat dengar suara Dr. Oh, ya kan? Dengar Doktor. Dengar kan? Okey, okey. Dengar. Alright, okey, terima kasih Cik Fairuz atas perkongsian yang menarik itu tadi. Jadi saya buka sesi kepada peserta untuk bertanya soalan. Sila ajukan soalan di ruangan chat ataupun boleh cakap teruslah. Boleh buka dan beritahu dari mana. Okey, silakan. Kalau tak, saya nak buka soalan dari chat. Cik Fairuz boleh dengar suara saya kan? Boleh, boleh. Boleh. Okey, alright. Jadi ini soalan dari Mas Lan. Okey, ini soalan dia, Cik Fairuz. Apakah klausa-klausa dalam akta kita yang membenarkan secara legal untuk Malaysia mengeksploitasi sumber di objek angkasa? Silakan. Untuk Akta 834 ini, skopnya hanyalah melibatkan pelesenan dan juga pelancaran dan juga pendaftaran dan juga insurans untuk objek-objek angkasa seperti satelit dan sebagainya yang dilancarkan di Malaysia. Maksudnya dia hanya govern pelancaran satelit, pelancaran roket dan insurans yang berkaitan dengannya. Akta 834 belum lagi melihat, memang dalam Akta 834 ini tidak adalah untuk lihat tentang penerokaan ataupun sumber-sumber angkasa. Jadi kita boleh lihat seperti contohnya pengalaman Luxembourg contohnya, dan juga di UK, mereka telah mempunyai akta tentang penerokaan angkasa lepas ataupun penggunaan sumber angkasa lepas daripada asteroid dan sebagainya, setelah mereka mempunyai pengalaman dalam perundangan angkasa yang asas. Jadi Akta 834 ni dia melihat keperluan asas negara dulu, iaitu aktiviti angkasa yang sedia ada dan juga untuk membolehkan negara untuk meratifikasi treaty angkasa antarabangsa. Okey, terima kasih Cik Fairuz. Itu soalan daripada Mas Lan. Okey, soalan yang kedua dari Lisa. Trend pada masa sekarang di Malaysia menunjukkan syarikat-syarikat space startup melancarkan satelit kecil ke angkasa. Bagaimanakah awareness terhadap perakuan pelancaran dan lain-lain dibuat kepada syarikat-syarikat ini bagi memastikan pematuhan memandangkan kebanyakan satelit dilacak dari luar negara? Itu soalan dia. Okey, sehingga sekarang secara rasminya BPA telah mengadakan engagement dengan 8 syarikat tempatan yang mempunyai hasrat. Syarikat ni ialah startup dan juga bukan startup lah. Ada 8 syarikat yang telah berjumpa secara rasmi dengan BPA yang menyatakan hasrat untuk memahami lebih lanjut tentang akta ini. Jadi BPA telah memberikan pandangan tentang perkara tersebut. Bagaimana untuk memastikan lain-lain startup tahu tentang kewujudan BPA dan Akta Angkasa 834. Jadi inilah antara aktiviti-aktiviti berterusan yang dijalankan bukan setakat untuk tahun ini saja, tetapi untuk melalui pelbagai aktiviti lah memang kami akan aktif menerangkan tentang akta tersebut. Cuma di peringkat awal ini, sebab kami strateginya ialah untuk memastikan akta ini dikuatkuasakan sepenuhnya dulu, iaitu diluluskan peraturan-peraturan yang saya sebut tadi tu, dan treaty juga telah diluluskan, maka
pada waktu itu mungkin kita akan all out pergi ke siaran-siaran media dan sebagainya. Tetapi walaupun akta ini belum dikuatkuasakan sepenuhnya, seperti aktiviti yang kita buat bersama dengan UKM dan ada lagi beberapa aktiviti, contohnya BPA juga akan muncul di 5 nanti minggu depan tu. Maksudnya BPA memang engage dengan agensi-agensi kerajaan maupun pihak swasta kalau untuk mengadakan aktiviti penanganan seperti inilah. Jadi memang betul, memang banyak syarikat yang belum tahu lagi tentang perkara tersebut. Mereka akan tahu ini sama ada kalau mereka mula membuat frequency filing di ITU, di MCMC, mereka akan mula mendapat makluman benda itu. Namun kami juga amat mengharapkan bahawa aktiviti-aktiviti promosi, posters dan sebagainya dapat reach mereka supaya mereka dapat datang jumpa awal dengan BPA sebelum meminta lesen dan sebagainya, supaya mereka faham flow lesen tersebut. Terima kasih Encik Fairuz. Alright, okay. Tak ada yang ni lagi, jadi kita teruskan soalan dari chat. Okay, ini dari Bala Supramaniam. Adakah bahagian penguasa angkasa versus Space Enforcement Team? Maksud dia beza dia lah kot. Encik Fairuz. Space Enforcement Enforcement Team, ya. Penguatkuasa lah kan kalau ni. Okey, di dalam Akta 834 ini, salah satu aktiviti yang perlu dilihat selain daripada pengeluaran lesen ialah enforcement, penguatkuasaan. Iaitu contohnya apabila ada satu syarikat ataupun agensi kerajaan yang hendak melancarkan roket, mereka perlu membina fasiliti untuk pelancaran roket tersebut. Dan mungkin juga ada satu syarikat lagi B yang membina satelit kecil, maka mereka pastilah sudah mempunyai lab, makmal ataupun kilang. Jadi tugas bahagian penguasa angkasa ialah untuk memastikan bahawa fasiliti pelancar ataupun kilang ataupun lab tersebut mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah diletakkan dalam lesen apabila mereka minta. Jadi apabila mereka dah dapat lesen, kita akan buat enforcement check mungkin setahun sekali ataupun 6 bulan sekali, bergantung kepada keperluan untuk memastikan mereka mematuhilah. Jadi itu adalah elemen penguatkuasaan. Kalau itulah soalannya. Tetapi saya juga mungkin berfikir bahawa contohnya di Amerika Syarikat, dia mempunyai space enforcement yang bermaksud diwujudkan satu division baru tentang space enforcement untuk menggunakan angkasa untuk melindungi sovereignty ataupun kepentingan Amerika Syarikat, untuk memastikan satelit Amerika Syarikat itu tidak diserang secara cyber dan sebagainya, secara kinetik dan sebagainya oleh negara lain. Maka elemen ketenteraan di Amerika Syarikat ialah darat, laut, udara dan mula ke angkasa lepas lah. Tapi di Malaysia, dalam Akta 834, kita memang tidak govern perkara tersebut. Cuma kita menyatakan bahawa mana-mana satelit yang diletakkan di angkasa lepas mestilah untuk tujuan keselamatan, tidak meletakkan WM, Weapon of Mass Destruction, tidak mencemarkan orbit dan sebagainya. Wallahualam. Okay, baik. Terima kasih. Ini soalan dari Nurul Hajijah. Adakah pengurusan dan penggunaan data-data kajian angkasa di Malaysia turut dilindungi dalam akta tersebut? Tidak termaktub. Tentang IP ataupun data aktiviti pengkomersialan itu termasuk dalam plan jangka masa panjang untuk melihat perkara tersebut. Tetapi dalam Akta 834 sekarang tidak aktiviti berkaitan pengkomersialan dan juga IP, dan seperti yang ditanya oleh Puan tadi itu memang tidak termaktub dalam akta ini. Tetapi ia tertakluk pada peraturan undang-undang sedia ada lah kalau pasal data-data IP dan sebagainya ni. Okey, alright. Okey, Dr. ini Sabiri, boleh saya tanya? silakan. Assalamualaikum Tuan Fairuz, saya Hanafi daripada UIAM, bidang rocket satellite, rocket propulsion, sorry. First of all, tahniah Tuan Fairuz kerana dilantik sebagai penguasa angkasa. Jadi sebagai saya dalam bidang rocket propulsion ni, kita tahu bahawa Akta 834 dia bagi digazetkan untuk penubuhan Lembaga Angkasa Malaysia, LAM.
Jadi bagaimanakah LAM ini untuk nak support R&D aktiviti-aktiviti yang berada di Research Institute dan juga universiti? Itu soalan pertama. Okay. Soalan kedua, tadi Tuan Fairuz ada sebut pasal lesen tersebut. Lesen, contohnya lesen pelancar. Lesen itu diadaptasi daripada negara mana? Sebab bila saya di Aryan Group tempoh hari, saya melihat Aryan Group dia ada standard dia sendiri. Ada dia punya bukan polisi, dia panggil standard lah, ukuran dia sendiri untuk dia melancarkan roket dia sendiri. Jadi kita ni negara kita mengikut adaptasi lesen oleh syarikat mana ataupun negara mana. Itu soalan kedua. Soalan dua tu bergabung dengan soalan ketiga, iaitu standard. Standard kita ni contohnya kalau kita nak buat roket kan, roket di Malaysia ni dia tak sama dengan di Amerika, di mana dia ada kelas dia sendiri, kelas A, kelas B, kelas C sampailah kelas K dengan J semua itulah. Jadi dia bergantung kepada NAR, National Association of Rocketry. Jadi Malaysia ada tak di bawah LAM ni, ada tak nak membawa bersama menjadi chapter di bawah NAR supaya kita sendiri ada standard dia? So ada tiga soalan tu. Satu, R&D, bagaimana LAM itu boleh support R&D di Research Institute dan juga universiti. Kedua, lesson itu diadaptasi oleh siapa, di mana, syarikat mana. Dan ketiga adalah berdasarkan standard ataupun ialah SOP untuk setiap kelas roket-roket yang bakal dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Nafi, Silakan. Kak Nafi, tunggu dulu, jangan left dulu sebab ada 3 soalan. Saya takut tak left, saya sedia. Okey, untuk soalan yang pertama, bagaimana LAM boleh membantu R&D di universiti? Angkasa Malaysia ini ditubuhkan dengan tugas yang utama untuk memastikan Akta 834 itu dapat dikuatkuasakan sepenuhnya. Dan Akta 834 itu mempunyai 10 bahagian yang mana memang tidak melibatkan R&D. Maksudnya LAM ini tidak govern apa-apa R&D. Okey, jadi saya rasa R&D ini digovern oleh Dasar Angkasa Negara yang diluluskan pada tahun 2017 lah, di situ yang mengatakan bidang-bidang tumpuan dan sebagainya. Tetapi di Akta 834 ini kita fokus kepada aktiviti mengeluarkan lesen untuk objek angkasa, insurans yang berkaitan dengannya, pelancaran, penguatkuasaan, urus takbir. Jadi lebih kepada urus takbir tentang perundangan lah, bukan penggalakkan R&D. Okey, Dr. Nafi? Okey, faham. Okey. Yang kedua, mungkin betulkan saya kalau saya silap faham. Jadi Tuan Fairuz, maknanya kalau apa-apa R&D yang berlaku berdasarkan untuk dalam environment angkasa ini, dia tidak termaktub, dia dikecualikan di bawah akta ni lah. Kalau dia punya misi dia adalah untuk R&D semata-mata. So dia tak terpakai di bawah akta inilah maknanya. Kalau misi R&D itu memerlukan dihantar probe untuk nak mengkaji environment di orbit, contohnya dia menghantar probe sebab dia nak kaji environment di orbit, dia nak tengok dekat situ kelajuan elektron ke apa ke, space weather punya study dan sebagainya, pelancaran orbit tersebut, pelancaran probe tersebut perlu mendapat lesen. Tetapi kalau dia menggunakan teleskop di bumi ataupun apa-apa sensor di bumi untuk nak mengkaji space weather dan sebagainya, dia tidak perlukan lesen. Dia tidak tertakluk pada Akta 834. Tetapi kalau nak menjalankan R&D tersebut memerlukan dia menghantarkan satelit, dan satelit itu pergi ke ketinggian lebih daripada 100 km, dia tertakluk. Kalau di bawah 100 kilometer? Di bawah 100, katalah dia menghantar belon. Dia menghantar belon yang pergi ke ketinggian 50 km, dia tidak tertakluk. Ya. Untuk soalan yang kedua, negara mana? Apabila draft team yang draftkan Akta Angkasa ini, mereka merujuk kepada Australia, United Kingdom dan Denmark. Dan secara umumnya ialah rujukan yang kuat dibuat pada negara-negara Commonwealth, Australia dan juga United Kingdom.
Jadi bukan syarikat lah, tetapi adalah negara untuk soalan yang kedua. Dan itu berkaitlah dengan soalan yang ketiga. Cuma tentang hasrat untuk associate NAR itu belum lagi ada dalam kami tidak lagi memutuskanlah sama ada keperluan untuk associate dengan register dengan NAR dan sebagainya di peringkat ini. Okay, terima kasih Tuan Fairuz. Sama-sama, Doktor. Okey, terima kasih Encik Fairuz. Okey, jadi kita teruskan soalan dari chat. Ini soalan dari Bara Supramaniam. Adakah akta ini juga meliputi bayaran pampasan kepada bangsa yang mengalami kerosakan harta benda atau nyawa? Kalau ada macam aksiden dari angkasa lain ni, Encik Fairuz. Tidak, Akta 834 tidak govern tentang bayaran pampasan dan sebagainya. Tetapi bayaran pampasan ini dan sebagainya mungkin sangat berkait dengan Treaty Angkasa Antarabangsa, yang mana salah satu item di dalam Treaty Angkasa Antarabangsa tersebut ialah tentang liability convention. Yang mana kalau Malaysia kelak, sebab sekarang Malaysia belum rectify lagi tentang liability convention tersebut. Kalau Malaysia rectify Treaty Angkasa Antarabangsa tersebut, maka kita sebenarnya di-govern oleh peraturan-peraturan di bawah liability convention, yang mana kalau ada satu lagi satelit daripada negara asing yang jatuh di bumi Malaysia dan menyebabkan kecederaan dan memerlukan pampasan dan sebagainya, kita boleh menggunakan treaty tersebut untuk berunding dengan negara tersebut. Walau bagaimanapun banyak syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Contohnya ialah negara tersebut juga perlu juga rectify treaty tersebut. Jadi dia kena syarat dua-dua negara tersebut kena rectify the same treaties lah. Dan baru kita boleh berunding dengan menggunakan instrumen treaty tersebut. Tetapi kalau kita lihat Liability Convention, perundingan yang berlaku sebenarnya digalakkan secara diplomatik antara negara A dengan negara B. Dan setakat ini belum hanya satu kes saja, iaitu tuntutan insurans oleh Canada apabila satelit daripada Rusia jatuh di wilayah mereka menggunakan treaties ini, dan perbincangannya sangat panjanglah antara dua negara tersebut. Perlu mewujudkan jawatan kuasa siasatan, melibatkan pihak ketiga, pembuktian untuk nak menilai kerosakan dia melibatkan negara ini memang sangat panjang. Jadi untuk nak menjawab soalan yang ditanya tu, adakah Akta 834 ini govern? Tidak govern, tetapi pampasan terikat dengan perbincangan subjek tentang Treaty Angkasa Antarabangsa, Liability Convention. Okay. Terima kasih Encik Fairuz. Okey, ada dua soalan lagi ni. Okey, peraturan 5 tahun baharu akan memerlukan pengendalian bumi rendah untuk menyah orbit satelit mereka dalam tempoh 5 tahun selepas selesai misi. Adakah ia termasuk dalam akta tersebut? Terima kasih. Ini dari hasil UiTM. Okey. Boleh reword balik soalan dia apa? Ini pengendalian bumi rendah untuk menyah orbit satelit dalam tempoh 5 tahun. Pengendalian orbit rendah. Maksudnya satelit rendah bumi, satelit di LEO ke maksudnya? Yes. Apa soalan dia tadi? Adakah dia termasuk dalam akta tersebut? Oh, okey. Pengendalian 5 tahun, peraturan 5 tahun, ya. Tidak ada. Tidak ada. Untuk peraturan yang menyatakan bahawa selepas 5 tahun satelit di LEO perlu diturunkan balik ataupun diinjek balik ke bumi, tidak ada di dalam akta ini. Itu jawapannya, tidak ada. Tetapi Malaysia juga sebagai negara yang bertanggungjawab, kita menyokong garis panduan yang dikeluarkan di bawah Space Debris Management, iaitu mengkehendakkan perkara-perkara tersebut berlaku. Tetapi di dalam akta ini kita tidak meletakkan syarat tersebut secara jelas lah. Memang tidak ada lah. Jadi jawapannya syarat itu tidak ada di dalam Akta 834 maupun dalam peraturan yang sedang dibuat sekarang ni. Okey. Terima kasih. Sebab di peringkat UN, sebab di peringkat United Nations pun perkara tersebut ianya merupakan satu panduan saja, satu encouragement lah untuk pemain-pemain space angkasa ni, mereka bentuk satelit yang mesra alam dan tidak menjadi sampah angkasa.
Okey. Okey, terima kasih. Jadi soalan yang seterusnya dari Dr. Siti Harwani, USM. Apakah pendapat Encik Fairuz mengenai Artemis Accord? Adakah kerajaan Malaysia akan menimbang untuk menandatangani akod tersebut? Negara mempunyai pendirian yang jelas tentang perkara bahawa Malaysia akan memberi perhatian yang sangat besar dan akan exceed kepada dasar-dasar yang dikeluarkan oleh United Nations. Oleh sebab itu, pada peringkat ini, Malaysia memfokuskan untuk kita dapat meraktifikasi treaty angkasa antarabangsa tersebut sebab ianya dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. Dan kita juga sedar bahawa di peringkat Asia ini, peringkat Asia, kita juga mempunyai beberapa inisiatif yang dijalankan. Contohnya AFSAF, Asia Pacific Regional Space Agency Forum yang diterajui oleh Jepun dan juga EPSCO yang diterajui oleh negara China. Semua aktiviti-aktiviti yang dibuat di bawah sama ada AFSAF ataupun EPSCO ialah aktiviti-aktiviti yang membawa kepada kebaikan lah dalam bidang angkasa. Tetapi Malaysia sehingga ke hari ini masih mengambil dasar berkecuali. Kita tidak menjadi ahli secara rasmi pada EPSCO contohnya. Sebab ianya bukan di bawah payung United Nations. Untuk Artemis Accord, kalau sehingga ke hari ini Malaysia memang belum lagi mempunyai hasrat untuk menjadi members ataupun seat kepada Artemis Accord, sebab kita nak fokuskan dulu kepada Malaysia meraktifikasi treaty angkasa antarabangsa. Jadi jawapannya belum lagi kalau setakat ini, walaupun kita mengambil maklum hasrat Artemis Accord tersebut, sebab kita nak memastikan bahawa kita mengambil maklum banyak negara-negara yang mulai join Artemis Accord itu untuk mendapat manfaat-manfaat yang tertentu yang ada di bawah Artemis Accord. Tapi Malaysia, kita at this stage, kita fokus untuk treaty-treaty yang di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu selaras dengan pendirian Kementerian Luar Negeri Wisma Putra. Jadi untuk Artemis Accord untuk setakat ini belum lagi. Terima kasih Encik Fairuz. Okey, saya rasa ini soalan terakhir untuk webinar kita ni. Okey, jadi Muhammad Syafi, adakah Akta 834 berkait dengan Akta Keselamatan Pekerjaan di mana adanya officer-officer keselamatan yang ditugaskan pada bahagian penguatkuasa, keselamatan pelancaran dan penguasaan kemalangan dan insiden? Untuk Akta 834, Akta ini memberikan kuasa untuk melantik pegawai penyiasat. Contohnya. Dan pegawai penyiasat itu boleh terdiri daripada pegawai awam, penjawat awam, ataupun pegawai polis pangkat inspektor dan ke atas. Jadi pelantikan penyiasat itu memang boleh berlakulah di kalangan penjawat awam dan juga pegawai polis yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut lah. Alright. Okey, terima kasih Encik Fairuz. Okey, dengan soalan yang terakhir tadi lah. Jadi maka dengan ini baik sudahlah seminar kita bilangan keempat pada pagi ini. Harapkan semua peserta mendapat manfaat dan ilmu yang disampaikan. Jadi terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Fairuz Aslam atas kesediaan meluangkan masa untuk program ini. Okey, saya minta kerjasama untuk peserta untuk buka kamera untuk kita tangkap gambar dulu. Boleh? Siapa yang tangkap gambar? Lan Azlan boleh tolong tangkap gambar? Boleh Doktor? Boleh? Okey. Boleh ni 1, 2, 3. Sekejap Okey. Okey, ready. 1, 2, 3. Kejap. 1, 2, 3.
Lagi satu. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Sama. Okey, terima kasih Encik Feiruz. Okey, dengan itu saya menutup program ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih semua. Terima kasih Encik Feiruz. Saya, Okey. saya left dulu ya. Okey, thank you.